fil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabal khair, selamat pagi sedang menganjur dihormati sekalian. Apa khabar di pagi limu-limu ni? Bangun kedak lagi tu. Gok bangun boleh dah. Orang beriman kena bangun awal-awal, boleh semaya sunat tahajud dan boleh berzikir, boleh baca Quran. Terlebih dahulu kita mengutamakan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Selalu berdoa kepada Allah SWT. Tiap-tiap kerja disudahi dengan doa. Dimulai dengan doa. Nak berapa, doa kepada Allah SWT. Lepas sudah pada tu ada masalah berapa, berdoa dengan Allah SWT. Lalu tu jangan lupa Allah. Mudah-mudah kata kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Begitulah sedang menghormati sekalian. Lepas tu supaya tak lewatkan masa di pagi limu-limu ni. Inilah stesen radio Sawata Yala FM 95 MHz yang dipancarkan di stesen radio Thailand wilayah Jala. Dengan bahasa Melayu 24 jam dan bekerjasama dengan stesen radio suara kita dengan bahasa Melayu 24 jam daripada pusat pentadbiran wilayah sepadan Thai dengan terkenal soal botol. Lepas tu dengan telefon gaduh pusat pentadbiran cadar telefon gaduh ialah 1880. Telefon istimewa 24 jam. Ada orang terima telefon untuk nak ukar masalah-masalah setiap-tiap segi. Tak ada khususi kok tu kok ni dak, tiap-tiap. Iaitu masalah hak rakyat, tanggungjawab hak soal botol. Lepas tu sedang menghormati sekalian, kita jangan malu, jangan degil, jangan apa. Telefon tangan, duduk di tangan belakang dah. Bubuh selalu 1880. Lepas tu tak ada kena bayar duit. Tidak. Telefon ni tak kena bayar duit. Banyak dah dia mau sepenuhkan urusan sana itu. Lepas tu jangan duk gaduh sangat lah. Setengah pada setengah sana telefon kita. Ayah mak telefon kita dah senyap. Dah tak ada senyap. Dia mesuarak. Dia nak cari tempat apa ni. Orang beri pertolongan pada kita dekat sekali. Dengan cara cepat. Tu dia. Telefon lah. Jangan lupa telefon gaduh saat itu. Hak ni hak penting sekali daripada pusat pentadbiran wilayah sepadan Thai. Dengan kerana nak pergi siar rasa saat itu pegawai tak cukup. Orang tak ramah. Lalu itulah ada cawangan-cawangan. Seperti mana bandit asal, dah ada serata-rata kapung. Hak ni ialah kaki tangan daripada seorang botol. Ada berapa kecek berkira. Tak usah duk malu apa. Sedang mengajar mati sekalian. Lepas pada ni, di pagi limu-limu ni kita nak cuek buku bida'ah sikit ni. Jangan terkejut. Buku bida'ah kita kena tahu kelimah dia, gapo dia, makna dia. Kelimah bida'ah tu. Ialah masalah bida'ah adalah salah satu masalah yang sulit. Rumit. Kerana ia menyekuhkan banyak bidai-bidai di dalam masalah agama kita. Ia bersekuh dengan banyak hadis-hadis yang termaktub di dalam beberapa kitab hadis dan bertali pula dengan banyak amalan-amalan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan banyak orang mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, hak ni sunnah, itu dolalah. Padahal ia tidak mendalami bahkan takrif ataupun definisikan bid'ah pun ia tidak tahu. Tidak. Peribahasa mengatakan banyak orang yang mendengar bunyi loceng, tetapi sedikit sekali yang mengetahui di mana terletak loceng itu. Terletak anak loceng itu seorang ulama bernama Syatibi. Wafatnya tahun 709
Hijriyah mengarang sebuah buku bernama Al-I'tisam. Setebal-tebalnya 750 halaman. Dalam buku itu, ia membahaskan soal-soal bid'ah. Dengan panjang lebar. Buku bid'ah ni dia cara sulit, halusi, remik. Kelimah bid'ah sendiri tu gapo dia. Makna dia kita kecek mudah-mudah gitulah . Iaitu halaman di dalam buku ini membahaskan soal bid'ah dengan panjang lebar. Bahkan sangat panjang sehingga sampai ke tingkat membosankan. Ia membantah pendapat daripada imam-imam dalam mazhab Syafi'i. Tetapi batahannya itu tidak begitu kuat. Sehingga mana? Sehingga dapat dibantah lagi. Kita tak tahu kata apa mazhab Syatibi. Ini apakah ia menganut mazhab Maliki ataupun mazhab Daud Zahiri, tetapi yang jelas ia dipuji setinggi-tinggi langit oleh Rashid Ar-Radah. Ia sampai membida'ahkan zikir dan berdoa bersama-sama sudah semaya. Ni nak ayat kata mula-mula terjadi saat itu begitulah upacara. Di samping buku Syatibi kita melihat pula sebuah buku di dalam bahasa bahasa Indonesia. Yang pertama yang bernama Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Buku ini pun sama dan sesuai dengan garis Syatibi, baik mengenai isinya maupun mengenai cara-caranya. Iaitu yang kedua, menurut hemah kami, timbullah persisihan di bidang keagamaan. Di mana di kawasan apa ni dulu ini dari kitab ni yang karya di Indonesia. Berpokok pangkal dari pengajian bid'ah ini, kami tahu betul-betul bahawa timurnya apa yang dinamakan kaum muda dan apa yang dinamakan kaum tua semasa tu. Tak apalah kita rojok klik lagi. Learning zaman teknologi baru dalam sosial sana itu, berbagai-bagai dalam TV, dalam dalam cong dau tiam tak dau tiam berbagai-bagai mari orang mengajar, orang gapo begitulah. Fikrah-fikrah dan fatwa-fatwa, berbagai-bagai fatwa. Iaitu zaman dulu tu dinamakan kaum muda dan kaum tua. Lepas tu di Minangkabau setengah abad yang lalu adalah kerana sebagai orang mempergunakan kata-kata bid'ah ini. Ada orang yang memfatwakan dan mengarang buku-buku yang membid'ahkan berdiri. Di waktu membaca kisah berzanji. Ini tak lama ni, sampai Rabiul Awal ni nak masuk dah lah. Maulud Nabi. Ada setengah kata tak boleh berdiri. Tekas masa nak selawat tu. Tidak. Ada yang boleh berdiri. Di waktu membaca kisah berzanji di dalam memperingati Maulidun Nabi. Dan ada pula orang yang membida'ahkan membaca usolli waktu akan melakukan takbir semaya. Ni nak wayak perihal dulu. Lepas tu kita nak mari membetulkan. Hak dia kata kaum muda, kaum tua, apa kata ni tu, hak sungguh tu belah mana. Kalau mengikut penganut mazhab Syafi'i yang sudah lama mengamalkan ibadat itu lalu tersinggung panggil. Maka sejak itulah masyarakat menjadi terpecah dua.
Yang satu bernama kaum muda dan yang lain pula bernama kaum tua. Duk paloh kaum muda, kaum tua jamin nung lagi. Lepas tu Allah ni mari apa ni berkenaan dengan Wahabi tak Wahabi berbagai-bagai. Itu dah. Berdiri apa ni dengan itulah dan lain-lain lagi. Kaum muda menurut mengerti kaum tua dan kaum muda turut pengertian ketika itu adalah yang membida'ahkan berdiri dan usalli. Sedangkan kaum tua adalah yang mengerjakan ibadat berdiri dan membaca usalli. Yang ketiga, akibat yang yang negatif. Negatif juga yang disebabkan kurangnya pengertian masyarakat tentang bid'ah. Ialah kerana munculnya fatwa-fatwa yang bersimpang siu daripada ulama dan guru-guru. Sudah mengajar mati sekedar. Pasal apa ni ayah mak ni ambil buku bid'ah ni? Supaya kita nak jaga. Nak pagar taruh. Kata bid'ah sungguh tu gapo dia? Hak tak bid'ah tu apa dia? Ada orang yang memfatwakan bahawa semaya tarawih. Semaya tarawih 20 rakaat itu adalah bid'ah. Ni hak demo kata. Kita duk buat. Semaya 20 ni kita duk buat. Padahal itu sunat. Padahal itu sunnah. Ada juga orang yang fatwakan bahawa azan pertama pada waktu semaya Jumaat bid'ah. Padahal itu sunat. Itu. Mengikut Imam Syafi'i saat itu sunat. Azan yang pertama sunat pada semaya Jumaat. Ada yang kata bid'ah. Padahal itu sunat. Itu dah. Semaya tarawih 20 rakaat sunat. Bukan bid'ah. Itu dah. Dan lagi pula sebaliknya, ada juga orang yang memfatwakan bahawa bahawa bermuzik pada waktu merayakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Padahal itu adalah bid'ah. Dan bahkan sampai ada juga yang memfatwakan bahawa semaya dengan memakai bahasa Malaysia adalah sunat. Padahal itu adalah bid'ah. Dengan molek tu Ayah mak ni juga mengajar juga ayat ni kita pakak-pakak fikir tengok. Apa dia sunat, apa dia bid'ah. Apabila wajib sunat makruh haram. Sebenarnya laju tu ada siap berlaku dah. Tiap-tiap amalan jatuh di atas wajib tak buat berdosa. Buat dapat pahala dan lepas daripada dosa. Hak sunat buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Hak harus buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Bahkan kalau buat lebih baik. Itu dia hak harus. Dan hak makruh tinggal dapat pahala. Kalau makan ataupun buat benda makruh saat itu tidak berdosa. Benda makruh tidak berdosa. Tapi tinggal dapat pahala. Itu dia. Hak haram saat itu cerak-cik dah. Kalau buat haram, dosa. Kalau tak buat, lepas daripada dosa. Ni ya, Tuan Ciwat. Lepas tu kewajipan dia ada dua. Satunya panggil fardu ain di atas diri masing-masing. Orang tu tak buat, orang tu berdosa. Yang kedua, fardu kifayah. Kalau siapa tak buat,
kira bercara dengan hak ni, berdosa habis betul kapung. Tu dah. Tak ada berdosa seorang tak, berdosa habis betul kapung. Kalau buat satu jemaah, lepas daripada dosa sebetul kapung. Seperti mana semaya berjamaah di kampung-kampung. Di masjid-masjid, di balasah-balasah, di surau-surau dan di rumah. Islam tu mengikut Imam Syafi'i luah. Cerak cik. Faham tadi Kita ambil usul asal. Ada setengah yang kepak sana itu, hal itulah yang mendorongkan menuliskan masalah ni, iaitu masalah bid'ah dengan pembacaannya dan agak panjang. Dan meletak persoalan pada proposi yang sebenar. Memasukkan masalah ini di dalam buku masalah agama kerana masalah ini adalah soal agama 100%. Ulama-ulama di dalam lingkungan mazhab Syafi'i sudah banyak membicarakan masalah bid'ah ini. Dalam kitab ni masing-masing. Di antaranya Imam Syafi'i sendiri. Mana? Azuddin bin Abdul Salam Al-Qarafi, Sayuti, Ibni Hajar dan Ibni Hajar Al-Haytami dan lain-lain lagi. Tetapi kitab-kitab beliau itu dikarya dan ditulis di dalam bahasa Arab. Sehingga sedikit sekali orang negeri kita ni, ada kira di Thailand, tak ada kira di Malaysia, di mana sana itu negeri kita ni yang dapat memahami. Itulah sebabnya maka penulis pula dan memperjelaskan masalah ini dalam bahasa Malaysia supaya dapat dipahamkan dengan sempurna. Iaitu kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kira-kira tulis set ini memberi faedah untuk kita semuanya dan berfaedah juga untuk agama kita Islam yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Aman apa ni patu nak beri cara dengan secara terus-terang ni. Di pagi 5:05 ni. Mana tetaplah dengan tenang, dengan fikiran yang sihat. Satunya, kita baca molek-molek aceme terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Banyak sekali ayat Quran dengan secara tidak langsung, begitu juga hadis-hadis Nabi dengan cara langsung mengacam terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Sampai ada sebuah hadis mengatakan bahawa ahli bid'ah itu anjing neraka. Setengah daripada setengah. Ulama-ulama Islam mengetahui hal ini sebab semuanya tertulis dengan jelas hitam di atas putih. Baik dalam Quran maupun di dalam kitab-kitab hadis. Oleh kerana itu, tidak seorang pun di antara ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang bermazhab Syafi'i dengan molek. Kita ni ahli sunnah wal jamaah. Mazhab ialah mazhab Syafi'i yang menganjurkan umat Islam untuk membuat bid'ah kerana beliau-beliau itu tahu akan bahaya dan akibatnya. Jadi, kalau ada orang mengatakan bahawa Imam Nawawi rahimahullah menganjurkan umat Islam membuat bid'ah. Kalau dia mengata Imam Nawawi fatwa royak kau royak kau ni macam itu, jatuh dalam membuat bid'ah, suruh kita buat bid'ah, dan tersebab itu beliau adalah ahli bid'ah kerana memfatwakan sunnah membaca usalli sebelum takbiratul ihram. Maka itu adalah tuduhan yang tidak ilmiah dan tuduhan bohong, dia panggil. Kalau kata Imam Nawawi sana itu, beliau adalah ahli bid'ah kerana fatwakan
sunat membaca usalli sebelum takbiratul ihram. Maka itulah adalah tuduhan yang tidak ilmiah. Tidak. Imam Nawawi rahimahullah adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Bukan saja beliau seorang pengarang di dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, tetapi juga ahli hadis. Pensyarah kitab-kitab Sahih Muslim dan pengumpul hadis sebagai terbukti di dalam kitab-kitab karya beliau. Riyadatus Salihin, Al-Azkar dan lain-lain lagi. Banyak buah kitab Imam Nawawi karyakan seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Hadis dan ayat-ayat suci yang mengacam bid'ah dan ahli bid'ah adalah sebagaimana yang pertamanya sebut di dalam kitab hadis Sunan Ibn Majah. Sudah mengajar mati sekalian. Aballahu an yakbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu, rawahu Ibn Majah. Artinya, Tuhan Allah enggan menerima ibadat ahli bid'ah kecuali kalau ia sudah meninggalkan bid'ahnya itu. Hadis riwayat Ibn Majah. Menurut bunyi hadis ni, amal ibadat seorang pembuat bid'ah tidak diterima oleh Allah SWT. Bukan saja amal yang bid'ah, tetapi seluruh amalannya tidak diterima Allah SWT. Kecuali kalau ia sudah menghentikan perbuatan bid'ah itu. Ngeri juga kita membaca hadis ni. Terlalu keras ancamannya bagi pembuat bid'ah. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu li sahibi bid'atin sauman wala salatan wala sadaqatan wala hujjan wala umratan wala jihadan wala adlan yakhruju minal islami kama yakhruju sya'ratu minal ajin." Rawahu Ibn Majah. Artinya, Tuhan tidak menerima amalan ibadat ahli bid'ah. Baik puasa, semaya, sedekah, haji, umrah, jihad dan taubatnya dan tebus-tebusannya. Tuhan tak terima belaka. Kalau duduk dalam bid'ah, ia sebenar. Ia keluar daripada Islam sebagai keluarnya sehelai bulu daripada tepung. Hadis riwayat Ibn Majah. Seluruh amal ibadat ahli bid'ah tidak diterima Tuhan. Sama hal dengan amalan ibadat orang kafir pun tidak diterima Tuhan. Sesungguhnya mengeri ancaman ini. Yang ketiga, sudah mengajar mati sekalian. Tersebut di dalam kitab Sahih Muslim bahawa Nabi bersabda, "An Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddu." Rawah Muslim. Artinya, daripada Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa siapa yang mengerjakan amalan ibadat yang tidak kami perintahkan, maka amalannya itu ditolak. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ni diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ni diterangkan bahawa sekalian ibadat yang tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditolak oleh Tuhan.
Dah. Lalu tu sudah menghormati sekalian. Marilah kita sama-sama ambil faham, cerak-cerak, nyata. Lepas tu seumur hidup kita kena mengaji, kena belajar. Bukan dengan buat dengan buta tuli apa panggil. Tu dah. Buat kena tak kena sembahyang asal itu dia ada siap belaka dah dan ulama pun telah isih belaka dah cara-cara hak sembahyang. Mulai dengan baca usalli, lepas tu niat dalam hati, baru Allahu Akbar, lepas tu niat di hati. Itu dah. Di dalam hadis ni diterangkan bahawa sekalian ibadat yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW akan ditolak oleh Allah SWT. Tidak diterima. Tak ada kira semaya puasa dia, tak ada kira. Dengan ringkas dapat dikatakan bahawa sekalian amalan bid'ah, iaitu amalan yang dibuat-buat saja. Tanpa perintah dari Nabi SAW. Maka amal ibadat itu akan ditolak oleh Allah SWT. Dalam mensyarah ataupun memberi komentar hadis ni, Imam Nawawi mengatakan bahawa pengertian ditolak itu adalah batal ataupun batil. Bukan batin tak, batil. Batal. Tidak masuk hitungnya. Mana kata batas ni buat free. Tak ada masuk dalam hitungan pahala-pahala tak. Ini hadis jelas. Kata beliau iaitu menolak sekalian ibadat yang diada-adakan ibadat yang bid'ah. Yang keempat di dalam hadis Muslim juga terdapat hadis yang berbunyinya ialah man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Rawah Muslim. Satu hadis lagi, hadis sahih. Artinya bahawa siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami, ini maksudnya urusan agama. Sesuatu yang tidak ada di dalam agama, maka perbuatan orang itu ditolak. Jadi amalan bid'ah baik yang diada-adakan oleh kita sendiri ataupun diada-adakan oleh orang lain. Yang kita hanya mengamankan saja. Semuanya adalah batal. Batal semua. Dan tidak diterima oleh Allah dan Rasul. Kalau sudah ditolak oleh Allah dan Rasul dan dikerjakan juga, maka itu bererti dosa. Dan bagi yang mengerjakan, dihukumkan di akhirat nanti. Yang kelima daripada seorang sahabat Nabi bernama Arbad bin Sarih. Beliau berkata bahawa pada suatu hari Nabi Muhammad SAW mengajar kami dengan suatu pengajaran yang menggetarkan hati dan menitiskan air mata. Maka kami berkata kepada beliau bahawa pengajaran sekali itu seolah-olah sebagai pengajaran pamitan. Kemudian beliau memberi kami nasihat. Nabi kata apa mana? Tidak. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in 'abdan habasyian fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il al-mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dalalah. Rawahu Abu Daud. Artinya saya beri wasiat kamu sekalian supaya kamu bertakwa kepada Allah dan mendengar dan patuh kepada kepala ulul amri. Walaupun ulul amri itu orang berkulit hitam sekalipun. Selanjutnya, beliau mewasiatkan siapa yang hidup
lama di antara kamu, kemudian aku, nescaya ia akan melihat perselisihan yang banyak. Pada ketika itu hendaklah kamu mengikut sunnahku dan sunnah Khalifatul Rasyidin yang dapat petunjuk yang benar. Pegang teguh semua itu dan gigitlah dengan gerahammu. Jauhlah perkara-perkara baru yang diadakan bid'ah. Kerana semua yang baru yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud. Pendak sikit deh. Tapi dia dengan cara lusi kerana hak ni dia remeh. Bak buku bid'ah saat ni. Hak ni dia mengata hak tu Nabi tak buat, hak ni Nabi tak buat. Kita mengikut Imam Syafi'i dan mengikut ahli sunnah wal jamaah. Banyak kata duk buat dah tu kena belaka dah. Tak ada apa dah. Kerana kita turut sunnah. Abu Daud hadis ni dimasukkan pula oleh Imam Nawawi dalam kumpulan hadis dalam kumpulan hadis Arba'in. Sebuah kitab lagi bagi siapa yang menghidupkan sunnahku yang sudah dimatikan orang setelah saya tidak ada, maka bagi orang itu pahala seperti pahala orang yang mengamankannya. Tidak sedikit pun dikurangi seperti orang yang mengamankan sunnah. Dan bagi siapa yang membuat suatu bid'ah yang sesat, yang tidak diridai oleh Allah SWT dan Rasul, maka ia mendapat pula dosa-dosa yang mengamalkan bid'ah tanpa dikurangkan sedikit pun. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Ternyata menurut hadis ni, bahawa bagi siapa yang mengadakan sesuatu bid'ah, maka ia berdosa dan ia mendapat pula sebanyak dosa orang yang mengamalkan bid'ah itu sampai hari kiamat. Banyak lagi tersebut sidang pengajar mati sekalian. Itu dah. Lepas tu masa kita berdekat sangat dah ni dengan waktu subuh. Masa cepat weh sidang pengajar mati sekalian. Ayah mak bangun yak pagi tadi, bangun yak di pun pukul 2:30. Tak boleh dah kena halih masa. Lalu tu peminat-peminat semua ataupun pelajar-pelajar ayah mak, anak murid ayah mak semua, kita kena dengan semasa. Jangan lemah. Jangan lemah dengan ujian-ujian dan bala-bala daripada Allah SWT. Ujian dan bala saat itu hak tullah ya. Kalau mengikut keadaan tu, satu ujian iaitu bala. Satu bala, satu ujian. Hak tullah ya. Mana kata Tuhan nak mengingat kepada kita bagi orang beriman. Kalau tak mengingati lagu tu, kita galik lalai dengan dunia, dengan tak khabar. Bukan Tuhan zalim, Tuhan tak zalim. Kita menzalimkan diri kita sendiri. Tak pandai pakai masa. Pakai duk mengepek demo. Masa ni ayah mak ni isih pi diri dah. Masa pia tu nak buat menggotu bangun celak mata pagi. Nak buat gapo apa sudah salirah. Nak tubik daripada rumah, nak sipai gapo katuk api, katuk apa siap. Bukan nak tubik api duk. Hak tu rumah duk terbakar tu. Tuai tak ada rumah. Kadang-kadang pergi minggu-minggu bulan-bulan. Api duk cerah rumah. Dengan lama-lama dia panas, dia terbakar rumah. Ni orang panggil orang makngah, orang panggil. Orang galik, orang lalai dengan kewajipan. Satu kewajipan kita. Mengisih masa saat itu, kewajipan besar. Kalau tak isihkan masa, kita duduk galik. Tak tahu puyah, tak tahu ketika. Galik. Tak tahu masuk waktu, tak masuk waktu. Itu dah. Lalu tu kena buat planning kita. Apa ni?
cara tertib kita dari pagi-pagi sana itu. Sisih molek tempat tok nak koci betul mana sakut ni nak koci ni. Lepas tu cara pinggir pula dah kena tok. Pinggir laut, pinggir nasi tok sebelah-sebelah. Jangan duk campur kau pinggir nasi sekali dengan pinggir laut tok. Hak tu duk beracing sokmo tu. Apa bala laki bini. Kerana kita tidak buat tertib we molek. Kalau kita buat tertib molek ni satu imej. Kena kita nak jagakan akhlak-akhlak yang mulia kita dan kita isih dan guna masa tu we habis-habis jimat lah dengan masa. Sebab itu kena isih masa. Nak buat begitu, nak buat begini, nak pergi belah mana, lepas tu kita kena ingat katik. Kebanyakan tak ingat pada rumah tangga. Kadang-kadang nyagi galik, nyaheret di berbagai-bagai lah. Tarik pesan itu. Sehingga tinggal keluarga jadi susah payah. Bagi suami pun begitu juga. Kena dia buat dalam keluarga, dalam rumah tangga. Itu penting sekali. Kerana nak ukar masalah saat itu, seluruh dunia telah pating dah kata, mari daripada keluarga. Kalau keluarga tu penuh dengan ilmu, penuh dengan pengalaman, penuh dengan akhlak, penuh dengan pengajaran, selamat keluarga tu, dia panggil keluarga bahagia. Dan keluarga misali, dia panggil. Boleh buat contoh teladan. Ada kala tu ibu bapa tak ada habis pos sekali. Duk ngotang, duk apa tu ni. Tapi harta anak mengaji, sengocok doktor pun ada. Tu dah. Pas senil bila, senil kita. Ni dak ni buat kerja juga suku semai. Anak tak tahu pergi ke mana. Lalu tu, lepas tu masa kita pun siapa dah ni. Waktu subuh hari ni ialah pukul 4.